الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا يا رب العالمين. أما بعد، alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah SWT. Pada malam ini dapat kita sambung ngaji hadis yang ke-25, iaitu kurniaan ataupun kelebihan Allah dan keluasan rahmatnya, pada muka surat 334. Jadi sambungnya daripada yang lepas, iaitu berzikir kepada Allah sebaik-baik sedekah untuk jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min yawmin wala lailatin wala sa'atin illa lillahi fiha sadaqatun yamunnu biha 'ala man yasha'u min 'ibadihi." وما من الله تعالى على عبده مثل أن يلهمه ذكره. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, akhrajahu Ibnu Majah. Maksudnya, dan ini dia tak tulis dikeluarkan oleh siapa dalam kitab asal dia tulis akhrajahu Ibnu Majah. Tidaklah ada suatu hari atau suatu malam pun dan suatu saat pun melainkan Allah mempunyai sedekah yang dikurniakan kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya, dan tiadalah kurniaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada hambanya lebih besar dari diilhamkannya kepada si hamba itu untuk mengingatinya. Sambungnya daripada pelajaran yang melepas, iaitu berzikir kepada Allah sebaik-baik sedekah untuk jiwa. Di sini maksud dia hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini beritahu bahawa perkara yang paling besar yang dikurniakan oleh Allah SWT ialah di mana Allah SWT memberi ilham kepada hambanya supaya senantiasa zikrahu, misla an yulhimahu zikrahu. Zikrahu maknanya mengingatinya, maknanya sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikrahu itu mana zikrullah. Maknanya itu yang paling besar, dan dikira pahalanya seperti pahala bersedekah. Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmizi bahawa Rasulullah SAW telah ditanya, Ayyul ibadi afdalu indallah, Ayyul ibadi afdalu indallahi yawmal qiyamah. Qala adz-dzakiruna Allaha katsira. Maksudnya, apakah sebaik-baik hamba? Di sini ibadat yang paling afdal tu, makna al-ibad di situ hamba. Sebaik-baik hamba, hamba yang paling baik indallah yaumul qiyamah, di sisi Allah pada hari kiamat. Qala, dan Nabi bersabda, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adzakiruna Allaha katsira, yaitu orang-orang yang banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Itu hamba yang paling baik di hari akhirat nanti adalah hamba yang sentiasa basah lidahnya berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang berbagai lah, yang kita
Pelajaran minggu lepas yang disebut sebagai al-baqiyatus salihatu, iaitu amalan-amalan yang berkekalan ganjarannya. Amalan-amalan salih yang berkekalan pahalanya sehingga hari kiamat, yang kita kenali sebagai zikir-zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kena sebut dengan sebutan ya, betul lah, supaya sebutan kita tadi diberi ganjaran yang setimpal. Kalau sebut tak berapa betul, maka kuranglah pahala. Untuk mendapat pahala yang sempurna, kita kata pahala yang gemuk, molek, sebut betul subhanallah, alhamdulillah. Dia bunyi molek lah, makhraj tu. Kita tengok apa ni lapan-lapan sikit tu pendek dah, nak buat biasa. Lepas tu nak buat mudah, maka kita mudah itu tak boleh lah. Setengah orang kan subhanallah jadi stahil boleh ada, stahil kan. Alhamdulillah apa bunyi alhamdulillah apa ada Allah tak silap akan sebut dengan sebaik-baik sebutan. Maka Allah Ta'ala pun terima sebutan kita tu dan diberi pahala dengan pahala yang sempurna. Subhanallah, semuanya bukan ini subhanallah bunyi Yasin, Fatihah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu kita dengar lama dia tidak berapa tepat. Tapi kalau dia usaha dah, tak apalah dah. Dia nak bunyi tepat huruf ba. Tenipih Allahu akbar. Orang dulu teguh sama. Ba tadi ba dia tebal. Ba datang ba bukan ba datang ba. Jadi tebal. Sebab apa dia tebal tu nipis, murattab, bukan mufakham. Huruf ra lepas ba tu mufakham tebal. Law Allahu akbar. Law tebal. Ba nipis. Ramai-ramai Allahu akbar. Sebab dia terikut dengan huruf ra tebal. Tapi gitulah benda kecil, tapi nak kesempurnakan. Takut akhirat saya sok bila tu pahala tu aku, pahala aku buku. Saya tu buku cek sebut tak betul. Gitu, semua budak-budak biasa lah. Tak. Dia kata jawab semua bodoh tu dia sama dah. Mengajar tak betul. Dah sing tak ada gigi. Yang mengajar kejawi kan. Seorang lagi sing cukup gigi. Tapi cikgu potong lah setengah. Contohnya, jadi benda tu kena mulai, kena sebut, kena latih sendiri lah di rumah. Amba dulu pun belajar mengadap tegur pun. Kita mulai pagi jumpa dia tegur pula, balik boleh pun jumpa tegur pula. Sebab kita mengadap dulu dengan orang Arab sendiri. Orang Arab sendiri ni fasa lah. Sebutan dia, umur dia tahu. Dia terbang ni, ini sebutan tu. Letak dia mana tu. Dia jahat, sebuah kita tu. Tengok kita kena upaya. Hari-hari dia latih. Allahu akbar, Allahu akbar. Latih lama-lama jadi fasih kita sendiri. Latih dia pun dia dah betul dah. Walaupun hati. Fatihah kita juga kita membaca betul. Dia tak boleh malu dia kena. Padahal kita duk ngadak dengan berapa orang tu guru di Malaysia ni. Ngaji tu guru ni. Dia hanya kita sendiri pun tu guru. Dia ngadak dengan tu guru. Nak tegur dia kebuk. Banyak lagi salah. Kita betul suruh betul salah kan. Gitu. Boleh benar kalau ada orang Arab kori-kori atau syaitan kita ngadak. Orang Melayu pun boleh juga. Huruf tok sendiri pun banyak ada dalam mazhab sebutan. Huruf tok tu. Huruf tok sendiri. Kalau dengan orang Arab sendiri lagi lain. Tapi kita jumpa orang Melayu, kori-kori Melayu sini lagi lain pula. Kita pergi jumpa orang asing ni. Huruf tok ni huruf yang paling baik untuk disebut. Dan Nabi seorang je betul sebut orang lain. Tak betul lah.
Semua boleh disebut dengan betul, dengan kaedah-kaedah yang diajar. Nah, dia kena setup hujung lidah tu dia pipi mulut tu. Suruh kena okey lah. Habis ulama kita sini, Tok Qori kita kata setup pipi atas tu. Allah. Payah kat kita tak amal ni. Asal ada kiri atau kanan, ada kena amal tu cuma nama mana dia ketemu. Saya payah kita tak. Ya. Saya payah kita. Iya, kena usaha. Sebab kita usaha. kalau boleh setakat kita tak apa, setakat kita boleh. Setakat kita mampu. Mau kena usaha. Kata Allah Taala tengok hati. Tengok usaha gapo dulu. Okey. Jadi situ sebenarnya cari kesempurnaan adalah amal ibadat kita sebagainya lah. Kemudian rupanya dakwah kepada kebaikan adalah sedekah kepada masyarakat. Dakwah kepada kebaikan adalah sedekah kepada masyarakat. Begitu juga untuk kamu, pintu mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran terbuka luas. Ganjaran bagi orang yang melaksanakan fardu kifayah ini tidak kurang sedikit pun dari ganjaran orang yang itiridas, itu terjemahan dia. Sebenarnya dari ganjaran orang yang berbelanja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemungkinan mengatasi mereka dengan martabat yang banyak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah. Maksudnya setiap kebaikan itu adalah sedekah. Riwayat Muslim. Jadi dia menulis kita sebut bahawa di antara sedekah juga iaitu kerja dakwah, ad-da'wah ataupun kita kata menyeru ke jalan dan mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, itu juga merupakan sedekah. Walaupun hukum dia fardu kifayah, di mana kadang-kadang pahala dia tu ganjaran dia tu tidak berkurang sedikit pun dari ganjaran orang yang berbelanja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin dia kata mengatasi pahalanya daripada pahala sedekah itu sendiri. Dan Nabi bersebut kullu ma'rufin sadaqah. Semua perkara baik itu, kebaikan itu adalah sedekah. Bagaimana tidak, umat ini menjadi umat yang terbaik disebabkan mereka mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran yang dikeluarkan untuk faedah umat manusia. Kerana kerja mengajak orang kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran ini adalah untuk memberi faedah dan kebaikan kepada manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Macam perkataan munkar tu pun kadang-kadang kita sebab roh tu dia jadi tebal, maka munkar bunyi sedap, munkar tapi salah. Munkar kata bukan kata takut. Munkar nanti sedap bunyi sebut, bunyi tebal, padahal tidak berapa tepat. Benda tersebut ni pernah ditegur dah ni. Pernah ditegur. Kalau kita baca ada guru-guru yang mursyid. Maksudnya kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia. Kita ni umat sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat bagaimana sebaik umat? Kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, yang buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Surah Ali Imran ayat 110. Maka kita adalah sebaik-baik umat. Sebab apa kita ni sebaik-baik umat? Sebab kerja kita ni menyeru orang buat baik dan melarang orang mencegah orang buat kemungkaran. Dan kita beriman kepada Allah SWT. Maknanya sebaik-baik
manusia sebaik-baik orang ialah orang yang mengerjakan kerja dakwah, mendirikan kerja dakwah. Sama ada kerja dakwah itu dalam keluarga kita, orang-orang, isteri kita, anak-anak kita, semua kita sedekah. Kita nasihat ke isteri kita, nasihat ke anak kita, ajak isteri kita, ajak anak-anak kita. Orang lain dia panggil tazkirah boleh. Ada setengah dia panggil usrah. Dia buat usrah family dia, keluarga dia. Dia ambil satu masa seminggu pun. Tiap-tiap hari boleh pupuk anak isteri dia. Dia jadi ketua kan, dia pun pupuk Fatihah kan. Oh ya Allah. Orang tua kita dulu dia buat usrah masa makan. Kita tengok orang tua kita tak masa makan kan, dia royak. Ya Allah nak gini-gini, kalau buat gini-gini dah. Apa masa makan dia lari, dia cukup dia makan dia dah. Dia usul dia buat dulu. Menyebabkan kita pun ikut dia royak. Royak masalah lain tak ada. Mungkin main, tak tahu mana. Dia ambil masa dulu masa makan. Maka kerja-kerja gini boleh. Sebab kadang-kadang mungkin kita tidak buat usaha ni dakwah. Maka dia jadi liarlah. Tak ada ilmu, tak ada panduan dalam kehidupan dia. Tama-tama zaman ni zaman sains teknologi, zaman IT ni. Zaman IT lah. Ikut telitah, IT ni ikut telitah. Zaman handset, zaman internet ni. Dia duk main usaha dengan internet dalam bilik senyap-senyap. Banyak yang maklumat bolehnya. Kadang-kadang sombong dia tak tepat. Dan sebagainya, maka kita kena betul luruskan dia. Boleh benar. Sebelum kita beroyak pula ke orang jiran kita, kepada anak-anak kita, orang-orang kita, itu semua dikira pahala sedekah. Bagi orang yang kita kata tidak ada RM1 yang banyak tadi. Apabila sahabat Nabi tanya, dia tak ada duit, nak sedekah macam mana? Buat kerja dakwah, ajak orang buat benda baik. Jadi kita dakwah ni isteri kita, anak kita dulu dah. Yang sebut kita itu sebab ada setengah kita ni dia nak dakwah orang lain dulu. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang anak dia start motor kita lain. Dia kira orang lain. Anak dia tak pergi kursus je. Dia salah balik lagi. Biar anak kita, isteri kita pergi. Anak mana kita pergi masjid. Dia ajak orang lain. Contoh dah ada berlaku. Tengok isteri kita tak pakai tudung, anak kita tak pakai tudung, anak tina kita lah. Kita pergi duduk suruh orang lain, yang suruh pakai tudung sama, jadi terbalik lah. Itu mana utama ya. Jadi dipanggil aulawiyah ataupun prioriti pula dalam ba'dah. Kenapa dia kita kena utamakan stakman dulu, baru kita kemudian yang lain. Kemudian keluasan kelebihan Allah ataupun keluasan kurniaan Allah. Dalam kita Arab disebut fadlullah, kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Luasnya kurniaan Allah taala kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Begitu juga Allah telah menyediakan untuk kamu ganjaran dan pahala yang kamu bakal perolehi setiap hari. Allah taala ni peluang sama bagi kita nak kira nak beri pahala je setiap detik, setiap saat. Setiap kita kelip mata, celak mata, tutup mata, geruk langkah kaki, Allah Ta'ala nak beri ganjaran dan pahala je. Cuma biar kena cara. Kata-kata cara, tak ada. Setiap hari, sekiranya kamu mengikhlaskan niat dan memperbaiki maksudmu. Adakah tidak apabila seseorang dari kamu menafkahi ahli keluarganya akan memperoleh pahala sedekah. Kalau setiap hari kita sedekah, apa ni belanja ada keluarga kita, beri piti, kau beri makan, kau apa lah. Hari-hari kita duk beri, banyak boleh. Cuma niat dia kata sana. Kena niat, dia objektif maksud kita tujuan yang beri tadi. Biar jelas. Kerana Allah Subhanahu wa taala dan kita tahu bahawa hijau binafkah kita sebagai bapa, sebagai ketua keluarga ni, uji atas kita. Bukan kata buat saya saja gitu. Sabda Rasulullah SAW, wa nafaqatur rajuli ala ahlihi wa zawjatihi wa iyalihi sadaqatun. Maksudnya nafkah seorang lelaki itu ke atas ahli keluarga dia, ahlihi ke ahli keluarga dia, wa zawjatihi dan isterinya, wa iyalihi sama juga adalah sedekah. Nabi kita sebut
riwayat Muslim dan selainnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah ta'ala illa ujirta 'alaiha hatta luqmata tarfa'uha ila fi imra'atika. Ila fi imra'atika. Fi di sini maknanya mulut, bukan fi huruf jar. Soalan itu fi huruf jar. Fi ini mulut. Ya ada fu fa fi. Fu fa fi ataupun disebut famun mulut. Maksudnya sesungguhnya kamu tidak sekali-kali mengeluarkan nafkah semata-mata mengharapkan keredaan Allah, melainkan kamu diganjari akan sedemikian itu. Hingga akan sebuti makanan yang kamu suapkan ke mulut isterimu. Dipersetujui oleh Bukhari Muslim dalam atas kesahihannya. Ini sahih. Maknanya kita beri isteri kita makan sebiji sebutir beras nasi itu ke mulut itu dia kira sedekah. Begitu sekali. Sebab itu pun kita kata ni setiap hari, setiap saat, setiap detik itu Allah Ta'ala sediakan keluar kepada kita untuk dapat ganjaran dan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun kena kita semua tahu juga bahawa kelebihan dan juga faedah sedekah ni sangat banyak kan? Di antara yang kita selalu dengar, tidak berkurangnya harta kalau kita bersedekah kan? Tak pernah kurang. Ma naqasat sadaqatu min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Tak kurang sikit harta orang yang mengeluarkan, belanjakan harta itu untuk bersedekah, menginfakkan hartanya itu, maka hartanya tidak pernah berkurang. Kalau pada zahir dan adat kita tengok kau kan? Kalau kita ada RM20, RM30, kita ada RM10, belanja tinggal RM20, ibarat kita. Tapi dari segi pahalanya, dari segi kaedah yang Allah Ta'ala buat, tak berkurang. Jadi kehormatan. Hadis ni dalam orang apa tu, dia beramal ni. Dia kata kalau kita beri RM10, kita akan beri RM100 mana. Memang betul jadi. Kalau kita beri RM100, kita harus RM1,000, RM4,000, RM5,000 pun. Diamalkan oleh setengah orang tu jadi. Memang betul. Kalau kita niatnya uskru atau dunia, bolehlah. Tapi kita sebenarnya lebih utama nak pahala dan ganjaran Allah Ta'ala di hari akhirat nanti. Atas setengah tu dia betapa dia nak sedekah ni, harta haram boleh sedekah. Harta dia boleh secara riba dia sedekah. Dia boleh rasuah sedekah. Tak jadi kerja lah. Sedekah pula yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Curi bid'ah lagi sedekah di situ. Belah. Kemudian Allah Ta'ala ganjarkan pahala sedekah itu dengan ganjaran yang banyak. Misalnya kita dengar kan masalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha. Gandakan apa ni, daripada 1 jadi 7 takak, daripada takak jadi 100 sehingga jadi 700 pula. Banyak ganjaran pahala orang yang bersedekah. Dan banyaklah di antara pahala-pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada amalan sedekah kita. Terhapusnya dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari akhirat kita berada di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan apa ni kita bersedekah juga menjadi penawar bagi penyakit-penyakit. Sehingga Nabi sebut satu hadis, dawu mardhakum bersedekah. Rawatlah orang sakit kerana kamu itu dengan bersedekah. Bahkan sedekah juga boleh menjauhkan diri daripada diri kita dimakan oleh api neraka. Nabi pernah sebut ittaqunna walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu kepada api neraka walaupun dengan separuh buah tamar. Maknanya bersedekah dengan separuh tamar boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Kalau banyak lagi, kalau berkilo-kilo lagi. Maknanya dengan sedekah itu boleh menyelamatkan kita hamba-hambanya daripada dimakan oleh api neraka Allah SWT. Kemudian maksudnya, jika kamu memberi makanan kepada isterimu,
Bahkan adakah tidak seseorang dari kamu menggauli istrinya, yakni menyetubuhinya dan melaksanakan tanggungjawabnya ke atas istrinya itu agar dapat ia mengawal dirinya dari dosa dan mencegah dari terjerumus ke dalam perbuatan haram, memelihara kemaluannya dan berhenti di atas di batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan menjauhkan diri dari apa yang dijauhkan oleh Allah. Di mana sekiranya beliau melakukannya, maka ia akan memperoleh dosa dan hukuman. Justru itu untuk semuanya itu beliau akan memperoleh ganjarannya, walaupun ia menyangka bahawa perbuatannya itu adalah sekadar untuk melepaskan syahwatnya dan berlazat-lazat sahaja. Atas semua itu beliau akan beroleh ganjaran sebagaimana beliau mengikhlaskan niat dan tidak menghampirkan diri kepada sesuatu apapun melainkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini buat Quran kita tengok kepada mata hadis yang disebut oleh Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Pada kemaluan seseorang kamu itu ada sedekah. Pada apa ni menyetubuhi isteri itu ada sedekah juga. Kita sedekah, kita menggauli isteri kita, kita menyeronokkan isteri kita dan sebagainya, juga dikira sedekah sebab dia kata dia boleh menghalang diri kita, diri seseorang tadi daripada melakukan dosa-dosa zina dan sebagainya. Dia boleh menjaga kemaluan dia, dia boleh menjaga batasan-batasan yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan dia dapat bersama dengan isterinya itu, maka di situ dikira sebagai sedekah. Oh, apa ni menggauli isteri itu sedekah juga. Senang ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi dah tua belaka, kalau tak nak sedekah mana dah. Lok kau muda kan. Muda kena besar. Biar rajin-rajin sedekah. Pahala besar kata. Gitu dia kita tua-tua kan. Togok dalam sedekah. Boleh juga. Gitulah maksudnya. Nah, orang muda kena faham ni. Dia kadang-kadang dia silap faham. Dia suruh apa, benda tu macam memalukan ada. Kita kata apa, dia suruh macam menjejekkan dan sebagainya. Tidak sebenarnya. Islam sampai itu sekali. Kalau ditekankan oleh apa ni, orang hari ni, pendidikan seks dan sebagainya, situ mana penerangan kita bahawa mengapa begitu sekali Islam saat ni dah. Siapa hal berkaitan dalam bilik, dalam lampu, semua dia sedekah. Boleh pahala sedekah besar pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia telah mengembirakan isteri dia, dia telah menyelamatkan isteri apa, seorang perempuan dan sebagainya lagi terjerumus ke dalam dosa dan sebagainya. Itu semua kebaikan-kebaikan untuk diri dia. Maka kalau Islam dikira sebagai sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Pada pendengar hari ini wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dia ingat sudah tak pada. Balik ke ayat berikut. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Nah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Nah, ya. Bahawa ramal dia lah, jangan silap orang. Kemudian sesungguhnya amalan-amalan itu bermula dari niat. Antara kebesaran kurniaan Allah ke atas seorang insan Muslim itu ialah di mana semua amalan-amalan dan pekerjaan-pekerjaan yang merupakan adat kebiasaan akan bertukar menjadi ibadah yang diberi pahala apabila disertai dengan niat yang baik. Semuanya bergantung kepada niat mereka sewaktu melakukan sesuatu perbuatan tersebut. Yang kita selalu belajar di antara syarat maksud sesuatu pekerjaan dan amalan yang baiklah, bukan amalan yang diharamkan Allah Taala, yang diharuskan dalam agama kita, iaitu dua dah. Yang pertamanya niat. Niat kita kerana Allah SWT. Ini kita belajar hadis mula-mula dulu. Innamal a'malu binniyat. Dulu. Al-umuru bimaqasidiha, dalam kaedah fiqh. Al-umuru bimaqasidiha.
Maka syarat pertama untuk meluluskan amalan kita, perbuatan kita saat ini ialah pertama kena niat kerana Allah SWT. Yang kedua, ma lam yukhalifu syara', selama mana benda itu tidak menyalahi syarak. Ada-ada yang kita seharian kita buat itu boleh bertukar jadi ibadat setelah kita niat kerana Allah SWT, dan dengan automatik diberi pahala oleh Allah SWT. Maka di situ dah boleh pahala sedekah. Maka jadilah pelaksanaannya ke atas sesuatu perbuatan dan tindakan meninggalkannya merupakan suatu qurbah, iaitu perkara yang boleh menghampirkan diri kita atau amalan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sekiranya beliau memakan makanan dan meminum minuman yang diharuskan, mubah, dengan maksud untuk memelihara tubuhnya dan mendatangkan kekuatan untuk mentaati Tuhannya, maka jadilah makanan dan minumnya itu sebagai satu ibadah di mana ia digajari atas demikian. Maka kita nak makan, nak minum hari-hari, nak makan nasi, nak makan kuih, nak minum kopi, nak minum teh, kita kena niat kerana Allah SWT untuk pelihara tubuh kita biar dia kuat atas dasar untuk taat kepada Allah SWT. Dan bukan makan untuk hidup sehingga jadi gemuk pula, jadi nyakit sebagainya. Lebih-lebih lagi sekiranya perbuatan itu dihubungkan dengan zikir kepada Allah pada permulaan melakukan amalan itu, dan pada penghujungnya ada zikir pula, ada sebut nama Allah pula, lalu ia membaca nama Allah basmalah, sebut bismillah pada permulaannya, Bismillahirrahmanirrahim, dan memuji serta mensyukurinya sewaktu menyudahkannya, Alhamdulillah, menyudahkan amalannya itu, sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang Nabi sebut dalam hadis, Sambillah kul biyamin. Nabi sebut Sambillah kul biyamin, sebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian makan dengan tanganmu, juga dikira sedekah dan dapat pahala dari Allah SWT. Apabila seseorang Muslim itu menyetubuhi isterinya dengan maksud untuk memelihara dirinya dan diri isterinya dari terjatuh ke dalam perbuatan zina dan perbuatan-perbuatan yang merupakan muqaddimah dari perbuatan zina, atau dengan maksud untuk menunaikan hak isteri dalam pergaulan dengan ma'ruf, atau dengan maksud memperoleh anak yang saleh yang menyembah Allah dan mentauhidkannya, maka jika semua maksud-maksud ini terhasil ketika persetubuhan itu, jadilah ia sebagai satu ibadah. Itu sekali. Kita lepas-lepas tu kita apalah akan datang. Kena tambah jangan dia pula pada. Sebab apa nak praktik ni? Nak niat dengan betul semula ni, nak amal biar betul. Contoh bukan pada orang lain ni. Orang lain minta maaf pada orang lain. Contoh orang lain lah, kita kata dia dewasa, dia dengar orang ngaji Allah sedekah benda ni, kena buat gini-gini, dia tak pernah buat. Boleh tambah lain, moga orang jatuh boleh kahwin empat dah. Contoh marah orang kata ni orang. Jadi mudah-mudahan kita malam ni kita buat di sini, insya-Allah kita akan sambung semula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la madrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillah.